Baiklah, untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang isu badminton pada hari ini, kita bersama dengan tuan punya laporan tadi, The Birthday Boy. Oh, okey. Muiz Aziz, Akbar nak nyanyi sikit? Happy birthday to you. You dah follow I ke belum Twitter I? Happy birthday, Muiz Aziz yang ke-30. Bukan? Tolak 2. Yang ke-31 maafkan saya. 28. Saja nak tuakan dia. Tolak 10 lagi, 18. Semoga diluaskan rezeki. Terima kasih. Tapi birthday juga, soalan kena jawab. Nak jawab ni? Okey. Tentang perpisahan ini memang dah berlalu dan mereka pun dah mungkin dipertemukan dengan gandingan baru. Tetapi saya nak tanya juga, apakah sebenarnya dalam badminton ni macam satu kebiasaan ataupun adat lah apabila kita kena korbankan satu gandingan untuk membina gandingan yang baru? Apa yang saya boleh kata, ia adalah perkara biasalah dalam sukan badminton maupun sukan raket apa-apa bila acara bergu ni. Saya bagi contoh yang paling dekat, tak perlu tengok international players pun, kita tengok pemain negara lah seperti Tan Boon Hyung dan Khoo Keng Kiat. Pada awalnya, tidak silap saya, Tan Boon Hyung partner dia adalah Hu Tian Hao pada 2004 dan mereka juga merupakan World Junior Champion ketika itu, dan selepas itu pada 2006 runner up untuk Asian Badminton Champion. Tetapi bila mendekati dengan Sukan Asia ketika itu di Doha, tidak silap saya, dan jurulatih masa itu juga Rexy Mainaki, Rexy memilih untuk Tan Boon Hyung partner dengan Khoo Keng Kiat, dan pada waktu itu juga Malaysia menang pingat emas Sukan Asia dalam acara bergu. Satu lagi gandingan sebenarnya saya bagi contoh adalah Go Vision Tan Wee Kiong. Pada awalnya Go Vision partner Lim Kim Wah dan mereka berjaya meraih pingat gangsa di Sukan SEA 2011. Dan selepas itu mereka mencapai beberapa pencapaian lain, dan pada 2014 ketika Piala Thomas, Go Vision scratch pair dengan Tan Wee Kiong, dan setiap perlawanan yang dimainkan oleh mereka, mereka menang, dan mereka berjaya membantu Malaysia memasuki final Piala Thomas selepas 12 tahun, walaupun tewas pada final tu lebih kurang 3-2 dengan Jepun lah. Jadi sebenarnya bila satu gandingan ni berpisah, tak maksudnya ia adalah satu pengakhiran, tetapi mungkin permulaan kepada perkara yang lebih baik. Okey, so since Muiz banyak sentuh tentang sejarah, mampu ataupun tidak Rexy Mainaki ataupun sesiapalah nak replicate semula sejarah yang pernah dilakukan oleh Khoo Keng Kiat, Tan Boon Hyung dan sebagainya kali ini, this time around? Saya rasa possibility itu ada, sebab kita tak perlu tengok gandingan sekarang pun. Baru-baru ini pun ada dalam acara mixed double, ada rombakan. Kita tengok Chen Tangje, To Iwei, Bangladesh tahun lepas champion, dan baru-baru ini pun di Iran International Challenge mereka juga berjaya champion. Ho Pangron, Teo Mesing runner up. Jadi possibility pemain-pemain kita, mereka mempunyai potensi untuk bermain di pentas yang lebih tinggi and perform lebih baik walaupun dengan pair mana-mana. Yes, I love your answer. Okey, baik. Mungkin ramai yang tertanya, Go Zafir dengan Izzuddin ranking dia baik sebelum mereka dipisahkan. Dan apabila mereka digandingkan dengan pasangan yang baru, ramai yang nak tahu apakah ranking mereka itu terjejas, mereka perlu bermula daripada scratch ranking mereka, ataupun the ranking is stay. Memang bila gandingan ini dipecahkan, ranking itu akan jatuhlah. Tetapi disebabkan Rexy sendiri menyatakan perkara itu pening untuk dia, sebab dia perlu cari gandingan yang kalau walaupun berganding baru, ranking tu tak lari jauh. Sebab kalau kita lihat sekarang, kemungkinan tidak silap saya kalau dikira Haikal dengan Izzuddin mungkin lebih kurang dalam top 50, manakala Survey dengan Ho Jian dalam top 60 dan Arif dengan Roy King adalah dalam top 80. Jadi mungkin separuh lah, sebab kita tahu Arif dengan Haikal ranking ke-46 dunia sebelum ini. Bila berpisah, Arif dengan Roy King jatuh lebih kurang 40 tangga jadi 80 lebih. So disebabkan itu mereka memerlukan gandingan yang tak lari jauh lah. So ranking pun diorang tak perlu start daripada scratch. Okey. Gandingan baru sudah pun dimuktamadkan dan kita we have nothing else to do except for look forward ke mana arah mereka selepas ini. So apa kejohanan pertama yang penting sebenarnya their first time together ni untuk buktikan bahawa kita mampu untuk dapatkan keputusan yang still positif, Muiz? Okey, yang seperti Rexy cakap, sasaran untuk gandingan-gandingan baru ini membuktikan kebolehan mereka akan bermula seawal Mei. Di antara kejohanannya ada 4, iaitu boleh dikatakan Asian League lah, bermula di Thailand International Challenge pada 7 Mac tidak silap saya. Selepas itu ada China Masters Series 100, selepas itu ada Vietnam International Challenge, dan
Satu lagi Osaka International Challenge, tetapi yang sudah pasti Izzuddin dan Haikal akan beraksi di terbuka Jerman untuk pusingan kelayakan. Tapi yang lain kemungkinan mereka akan sertai terlebih dahulu Asian League inilah. Okey, kita harapkan kejohanan pertama ini akan mereka cepatlah menunjukkan kemampuan mereka walaupun baru bergandingan. Cuma kita pun nak tahu juga sebab tadi Muiz sebut mereka sekarang ni berada di ranking 50, 60, 80. Tak apalah, tak boleh daripada scratch kata Muiz. Cumanya ini eksperimen ke atau macam mana? Apakah kita nak tahu berapa lama jangka masa yang diberikan? Kalau tak berjaya kita akan tukar balik. Okey, itu yang nak Setakat tahu. ini apa yang dikongsikan Rexy adalah gandingan ini muktamad. Mereka akan bersaing. Mungkin mereka tidak mampu untuk beraksi di Tokyo pula di Paris Olympic 2024. Nak tetapi Rexy juga menyatakan kita tidak boleh menolak peluang mereka. Mungkin mereka akan beraksi di Olimpik LA 2028. Kerana pemain-pemain ini masih muda kalau kita compare dengan Aaron Chia, Sowi, Ong Yusin, Teo Yi. Mereka punya perjalanan itu masih jauh. Jadi Rexy cakap pada tahun ini dan tahun depan mereka perlu menunjukkan apa yang dipamerkan oleh Chen Tangjie dan Tok Iwei. Okey. So Okey. gandingan ni dah muktamad. Nampaknya Rexy nampak agak firm lah dengan gandingan ni ya. Macam mana pula dengan pandangan Muiz? Adakah Muiz merasakan bahawa gandingan-gandingan baru ini mampu untuk membuahkan hasil, mampu untuk membuktikan bahawa nothing for us to doubt about them. Mereka mampu melakukannya, Muiz. Okey Dayang, pandangan saya sebenarnya saya mempunyai pandangan sama macam Rexy and saya akan quote balik apa dia cakap kepada Teo Mei Sing lah, pemain bergu campuran kita. Kalau awak bagus, awak partner siapa pun akan menang. And benda itu sebenarnya betul sebab kalau kita lihat kepada pemain international yang paling kerap China lah. China walaupun mereka pemain double mereka tengah on form all the way semi-final, final, mereka still akan tiba-tiba buat scratch pair. And bila mereka buat scratch pair itu mereka still mampu untuk menjadi juara kejohanan tersebut. Jika pemain itu mempunyai individual skill set yang cukup bagus, tak kisah dia partner siapa, dia tetap akan menang. Let's say Lindan partner player China yang lain. Saya rasa dia still mampu untuk mengalahkan beberapa pemain double yang lain yang top-top. So skill set itu sangat penting lah. Okey, sebenarnya ialah pada saya lah kan kesimpulannya untuk membentuk gandingan baru dalam badminton ni dia bukan ambil masa yang cepat. Melainkan contohnya pemain itu berada di top 10 ranking dia mungkin dia akan tarik partner baru itu untuk lebih cepat berada dalam posisi yang baik. Tetapi kalau begini dengan cabaran yang lebih besar daripada China, daripada Indonesia, Thailand di mana gandingan mereka cepat sekarang ini ada pemain-pemain baru yang datang. Jadi ambil masa sikit. Jadi kita mungkin akan dapat lihat hasilnya I don't know, maybe end of the year ataupun next year. Betul. Saya rasa kemungkinan paling cepatlah hujung tahun ini. Itu paling cepat sebab kita tahu Arif dengan Haikal pun start lambat dan Haikal pun baru saja baik daripada injury. So benda tu mengambil masa tapi keserasian teknik ke mereka tidak perlu banyak sangat. Mereka just perlukan sikit-sikit je. Okey, perlu top up sikit-sikit lah. Okey, tapi apa-apa pun Malaysia bersabar, bertenang, kita berikan mereka ruang dan peluang untuk menunjukkan kebolehan masing-masing. Terima kasih Muiz. Thank you. Sekali lagi selamat menyambut ulang tahun ke-28. Semoga terus maju. Abang Batik ulang tahun tahun ni ke berapa? 50 insya-Allah. Wow. Kak Dayang tak boleh